Hai, Assalamualaikum. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan diri. Saya Cikgu Mahfuzah binti Saari dari SMK Sentosa Kampar Perak. Pada kali ini, Cikgu akan menerangkan subjek Bahasa Melayu fokus kepada kertas 3, 1103 Palang 3. Okey, seterusnya untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan sentuh standard kandungan 1.4 berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal. Kemudian, standard pembelajaran 1.4.2 berbahas tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan fakta yang logik dan relevan secara bertata susila. Kemudian dari segi objektif pembelajaran, cikgu harap pada akhir pembelajaran, murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 4 idea yang relevan dengan soalan yang diajukan. Kemudian, murid-murid dapat bertutur dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan bertata susila. Okey, terlebih dahulu, cikgu akan menerangkan format instrumen kertas 3. Yang pertama, jenis instrumen merupakan ujian bertutur. Jenis item, subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka. Okey, seterusnya kita akan lihat bilangan soalan. Terdapat 2 bahagian, iaitu bahagian A individu, di mana satu petikan ataupun bahan rangsangan akan diberikan kepada pelajar. Pelajar akan bersoal jawab dengan pentaksir dan diminta menjawab sebanyak 4 soalan. Masa yang diperuntukkan antara 3 hingga 5 minit dan markah sebanyak 40 markah. Kemudian bahagian B merujuk kepada kumpulan di mana satu tajuk akan dipilih berdasarkan 8 tema DSKP. Aktiviti kumpulan ini memerlukan 3 hingga 5 orang pelajar dan dilakukan secara perbincangan. Masa yang diperlukan antara 12 hingga 15 minit dan markah adalah sebanyak 30 markah. Suka cikgu ingatkan kepada murid-murid, 30 markah yang dinyatakan di bahagian kumpulan ini adalah secara individu walaupun aktiviti ini dilakukan secara berkumpulan. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi aras kesukaran. Ada aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Namun murid-murid tidak perlu risau kerana soalan yang diajukan kepada murid-murid adalah berdasarkan kemampuan ataupun tahap seseorang murid tersebut. Dari segi kriteria penilaian, perkara yang perlu dititik beratkan adalah dari segi tata bahasa dan kosakata, kemudian sebutan, intonasi dan nada, kefasihan dan kelancaran, serta idea dan bermakna. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi skor pemarkahan. Skor pemarkahan ini merujuk kepada kriteria penilaian yang telah cikgu sebutkan tadi. Ada kategori cemerlang iaitu 9 hingga 10 markah, kepujian 7 hingga 8 markah, baik 5 hingga 6 markah,
penguasaan minimum 3 hingga 4 markah dan tidak mencapai tahap minimum 1 hingga 2 markah. Okey, sekarang kita akan lihat simulasi ujian lisan secara individu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey. Yang pertama Chow, Nurul Afrina, Akmel, Gode dan juga Anas. Okey, pada hari ini kita akan membuat simulasi berkaitan dengan ujian lisan bahagian A individu dan juga ujian lisan bahagian B secara berkumpulan. Okey, saya akan tayangkan slide. Boleh nampak ya? Nampak. Okey. Slide. Okey, kalau kita tengok slide yang pertama di bahagian A iaitu bahagian individu. Okey, di mana untuk ujian lisan secara individu, individu ataupun pelajar akan diberikan bahan rangsangan. Okey, dan pelajar tersebut akan membaca dan memahami bahan rangsangan tersebut di bilik kuarantin dalam masa yang telah ditetapkan. Okey, kemudian pelajar tersebut akan masuk ke bilik ujian lisan. Okey, dan sebanyak 4 soalan akan diajukan kepada pelajar tersebut. Okey. Okey, boleh kita mulakan sekarang ya. Okey, untuk ujian lisan bahagian A ni, okey, individu, gambar yang kita dapat lihat berkaitan dengan seni silat. Okey, Anas dah baca kan sebelum ni berkaitan dengan petikan ni kan? Dah baca. Okey, jadi kita boleh mulakan soalan yang pertama dan pastikan untuk ujian lisan para pelajar mesti jawab dengan ayat yang gramatis dan bertata susila. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Boleh nampak ke tak boleh nampak ya? Gode boleh nampak Gode? Boleh cikgu. Okey, soalan yang pertama Anas. Okey, gambarkan seni warisan seni silat yang telah anda baca. Gambarkan warisan seni silat yang telah anda baca. Okey, boleh mula Anas? Seni silat ini merupakan salah satu seni mempertahankan diri orang Melayu. Ia telah diiktiraf oleh sebagai warisan Warisan? Silat ni dia dah diiktiraf sebagai warisan oleh warisan tidak ketara oleh Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO yang telah mengangkat martabat seni mempertahankan diri ini ke pasada dunia. Pengiktirafan tersebut dapat membantu untuk mempromosikan kehalusan seni silat Melayu kepada dunia. Okey, bagus Anas. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, ceritakan tempat dan pengalaman anda menyaksikan atau menyertai seni silat.
Okey, saya ulang. Ceritakan tempat dan pengalaman anda menyaksikan atau menyertai seni silat. Okey, Anas boleh mulakan? Okey, Seni ceritakan silat. pengalaman. Pengalaman. Saya pernah melihat seni silat di televisyen, iaitu sebuah pertandingan seni silat. Dalam pertandingan itu saya melihat para peserta sungguh kuat dan sungguh kuat. Mereka berlawan dengan penuh bergaya. Saya melihat di situ mereka berlawan dengan penuh bergaya dan tumbukan yang mereka lontarkan kepada pihak musuh amat padu. Okey. Jadi apa perasaan anda apabila anda melihat pertandingan tersebut? Pada perasaan saya bila melihat pertandingan tersebut, saya berasa Teruja. terpegun. Okey, Terpegun apabila melihat warisan bangsa ini dikembangkan di seluruh negara. Okey. Okey, baiklah Anas, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah seni silat ini boleh memberikan banyak manfaat kepada pengamalnya? Okey, saya ulang. Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah seni silat ini boleh memberikan banyak manfaat kepada pengamalnya? Okey. Seni silat ini dapat pertama sekali, seni silat ini dapat memberi impak yang positif dari segi mental dan fizikal kepada pengamalnya. Dari segi mental, mereka tidak panik semasa berhadapan dengan musuh. Kemudian mereka perlu berlawan dengan menggunakan senjata yang tajam. Sebagai contoh, keris, pisau dan pedang. Dari segi fizikal pula, mereka mempunyai ketahanan fizikal yang tinggi kerana badan mereka amat besar dan gagah. Dan Okey. gagah. Dan seterusnya, pengamal tersebut dapat mempertahankan diri apabila mereka tiba-tiba berhadapan dengan musuh yang ingin meragut atau mencuri hak milik mereka. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okey, senaraikan silat yang anda ketahui. Senaraikan silat yang anda ketahui. Silat. Sebagai contoh, silat seni gayung, silat cekak Hanafi, seni silat lincah, seni gayung Fatani dan pukul buah mersing. Okey. Okey, bagus Anas. Terima kasih. Seterusnya, kita akan lihat simulasi ujian lisan secara berkumpulan. Okey, untuk kumpulan, taksiran secara berkumpulan, tema dia adalah sejarah dan warisan. Okey, dia punya soalan
ibu bapa, pihak sekolah, pengamal media dan kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan generasi muda sentiasa mengambil berat tentang bangunan bersejarah. Okey. Ulaskan pernyataan anda. Okey, ibu bapa, pihak sekolah, pengamal media dan kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan generasi muda sentiasa mengambil berat tentang bangunan bersejarah. Ulaskan pernyataan anda. Okey, boleh mulakan sekarang perbincangan? Boleh dengar kan? Boleh. Assalamualaikum dan selamat pada cikgu dan rakan-rakan. Dalam mimpi zaman yang serba moden dan berteknologi canggih ini, ramai dalam kalangan remaja dan belia muda pada masa kini terlalu sibuk dengan dunia IT sekarang sehingga mereka sendiri lupa bahawa negara kita mempunyai bangunan bersejarah tanpa mengerti sejarah-sejarahnya yang tersendiri. Sebagai contoh, bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita adalah seperti bangunan Sultan Abdul Samad, Kota Formosa, Kelly Castle dan juga kompleks sejarah Pasir Salak. Dalam hal ini, apa yang dapat kita lihat, terdapat pelbagai pihak yang perlu bersama-sama berganding bahu dan memainkan peranan mereka sendiri bagi memastikan generasi pada hari ini mengetahui kewujudan bangunan bersejarah di negara kita. Pada pendapat saya, pihak yang perlu memainkan peranan utama adalah ibu bapa. Dalam hal ini, perkara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa adalah dengan membawa anak-anak mereka pergi ke tempat-tempat yang menarik serta melawat bangunan bersejarah. Hal ini demikian kerana dengan membawa anak-anak mereka melawat ke bangunan bersejarah, mereka dapat melihat sendiri keunikan seni bina bangunan tersebut dan juga sekaligus dapat memupuk semangat patriotik dalam diri mereka. Seterusnya, di sini terdapat satu contoh bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia iaitu Kelly Castle. Mengapa Kelly Castle ini dikatakan mempunyai keunikan yang tersendiri? Kerana seni bina reka bentuk bangunan ini mengikut reka bentuk Istana Mughal di India dan bangunan ini mempunyai 3 tingkat serta bangunan ini adalah milik seorang peladang getah dari Scotland. Itu saja. Boleh? Betul tu. Saya bersetuju dengan pendapat awak Afrina. Pada pendapat saya pula, selain ibu bapa membawa anak-anak ke tempat-tempat bersejarah yang terdapat di negara kita, mereka juga boleh menceritakan sejarah mengenai bangunan-bangunan bersejarah kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat menghargainya. Selain daripada ibu bapa, pihak sekolah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam perkara ini. Pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan menulis esei mengenai usaha-usaha menjaga pembangunan bersejarah yang terdapat di negara kita semasa sambutan bulan kemerdekaan yang dijalankan di sekolah. Di samping itu, kelab dan persatuan sekolah seperti kelab sejarah perlu merancang program lawatan ke tempat-tempat bersejarah yang terdapat di negara kita. Hasil lawatan tersebut sudah pasti dapat membuka minda murid-murid sekolah yang tidak lagi dianggap seperti kata di bawah tempurung. Terima kasih Gode. Pada pendapat saya, peranan media massa juga tidak kurang hebatnya. Dalam hal ini, media massa sama ada media cetak maupun media elektronik perlu membuat dokumentari berkenaan bangunan-bangunan bersejarah sebagai pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Sebagai contoh, syarikat-syarikat produksi digalakkan untuk membuat lebih banyak dokumentari yang berkisahkan dengan bangunan-bangunan bersejarah yang wujud di Malaysia. Secara tidak langsung, ini akan memberikan pengetahuan kepada orang ramai tentang kewujudan bangunan-bangunan tersebut. Dokumentari ini juga akan dapat memaparkan keindahan tentang
tentang bangunan-bangunan bersejarah di Malaysia, serta kita akan lebih berminat untuk mengetahui tentang sejarah bagaimana bangunan tersebut dapat diwujudkan. Tambahan pula, dengan kuasa yang ada pada media pada zaman kini, mereka boleh melakukan promosi secara besar-besaran untuk mengajak orang ramai pergi ke bangunan-bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia. Ini juga dikatakan kerana Malaysia mempunyai pelbagai bangunan-bangunan bersejarah yang menarik, bukan sahaja berdasarkan sejarah tempatnya, tetapi kawasan pedalamannya dan sebagainya. Ini akan menarik minat lebih banyak pelancong, dan mereka akan pergi ke kawasan bersejarah tersebut dan lokasi tersebut akan lebih meriah. Ini juga akan memberi duit yang cukup untuk pihak pengurus menyarakan diri mereka. Apa pendapat awak pula, Chow? Terima kasih Akmal. Pada pendapat saya pula, peranan pihak kerajaan adalah sangat penting dalam isu ini. Usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan ialah mewatakkan bangunan bersejarah ini sebagai satu warisan kebangsaan yang perlu dipelihara. Dengan pewatakan ini, kebanyakan bangunan bersejarah dapat dijamin kewujudannya dan terhindar daripada sebarang usaha pemusnahan. Seterusnya, pihak kerajaan perlu memasukkan nama-nama bangunan bersejarah di dalam buku teks sekolah agar generasi pada hari ini dapat mengenali bangunan bersejarah dengan lebih mendalam. Selain itu, Kementerian Pelancongan pula perlu memasukkan lebih banyak bangunan bersejarah dalam pakej pelancongan untuk dipromosikan kepada masyarakat, manakala Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan perlu mengekalkan struktur binaan bangunan-bangunan bersejarah supaya keunikan seni bina dapat dipertahankan. Jadi jelaslah kepada kita bahawa semua pihak perlu berganding bahu dalam memastikan generasi muda pada hari ini tidak melupakan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Dengan adanya pengekalan bangunan bersejarah ini, bukan sahaja dapat membantu generasi muda mengenali bangunan bersejarah, malahan dapat menimbulkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Okey, tahniah. Okey, dan terima kasih cikgu ucapkan kepada semua Okey, tahniah. Okey, dan terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat memahami topik kertas 3 dan cikgu berharap agar murid-murid dapat menjalani ujian bertutur dengan baik. Sekian, terima kasih. Bye.